Assalamualaikum semua. Ni, Ika dah sediakan kat hampa poin-poin yang Alik Putih cakap dia tu tak bersalah. Dan pasal apa dia saman apa? Balu abang tu. Sebab bagi Ika, dia tak salah pun. Sebabnya, daripada dulu, bukan pada dulu dah cewa. Daripada Ika duk study pasal dia ni, cewa study. Daripada Ika duk tengok pada mula kes dia ni. Dayah tu yang mula. Memang mula-mula kita tengok Dayah tu tak salah. Tapi bila dah jadi macam ni, tengok macam kalau Dayah tu pun, kan, benda boleh bincang kot. Benda dia boleh main bincang. Takkan kalau dia tahu Ali Putih macam tu, dia pergi lah bersembang Ali Putih macam mana kan. Tak payah dah buat saman ke apa. Lah ni, bila Ali Putih dah tunjuk bukti-bukti, Ali Putih ni pula jenis cakap jenis baran. Jenis cakap ikut dan dia. Yalah siapa tak marah kan. Sampai ke mak dia, sampai ke dia, sampai ke anak dia. Hampa maki. Memang dia marah lah. Kalau Ika pun Ika marah. Lepas tu, bila hampa tengok video dia, hampa geram. Bukan hampa geram tu, bukan hampa ambil poin-poin yang dia cerita pun. Hampa duk geram tengok dia duk cakap tu. Sebab dia cakap dia mengawik kan. Sebab hampa duk kata apa-apa kat dia apa semua kan. Lah, kalau Ika pun Ika marah. Biasalah orang baran kan. Orang baran memang macam ni. Tapi jenis-jenis orang baran ni, kalau hampa nak tahu, selagi dia boleh bersabar, dia bersabar. Tapi bila orang buat dia sampai hilang sabar tu, dia memang meletup. Time meletup tu, kata-kata tu jangan cakap lah. Memang agak pedih lah. Untuk bagi orang yang hati lembut, hati tisu ni, memanglah akan fikir negatif dekat orang yang macam ni. Hampa faham lah kan? Hampa takkan faham lah. Kalau hampa faham, tak ada hampa kutuk-kutuk Ali Putih tu. Ika bukan nak backup Ali Putih ni. Tapi daripada awal Ika tengok cerita dia dulu, memang Ika tengok macam something wrong. Macam apa? Macam Dayah ni, tak tahu lah nak cakap. Kesian tu memanglah kesian kan. Dan lagi satu, yang bila Dayah dulu masa mula-mula dia keluar video dengan Alik Syukri tu, lepas tu Ali ada termaki dia kan. Ali maki dia apa? Tak tahulah apa yang Ali kata. Biasalah orang baran. Dah dia buat keluar video tu, hampa duk kata kat dia kan. Lepas tu bila orang geram ni, macam Ika pun, Ika cakap Kedah kan, macam Ika pun hari tu pungkok hang tu nak hari tu macam tu lah. Tapi ada lah lagi mencarut lagi. Biasalah. So kita tak payahlah ambil point sangat time dia maki bini dia tu. Tengoklah bini. Tengoklah Dayah tu yang mulakan dulu. Sebab tu orang yang jenis bercakap direct macam Ali Putih ni, dia maki tu sebab time tu dia marah. Kalau hampa pun pemarah tak? Orang kata kutu kat family hampa. Tak tahulah. Jom kita tengok. First, saya cakap saya semalam keluar statement tu adalah saman balas. Maknanya saman balas daripada saya kepada Balu. Itu adalah saman balas selepas saya disaman oleh Astro pada 15 pada 25 hari bulan 2, iaitu 15 hari selepas arwah abang meninggal. Sebenarnya kat situ saya dah dapat saman. Malam tu kita dah nak buat talil, jadi petang tu sebenarnya saya dah dapat saman dah. Ni saman dia. Jadi saya tunjuk ni adalah saman daripada Balu pada saya. Kalau kita boleh tengok kat sini, tarikh dia adalah 25 hari bulan 2. 25 hari bulan 2 adalah hari ke-15 arwah abang meninggal. Bagi saya pun tak jangka benda ni akan jadi sampai saman menyaman kan. Tapi adalah fitnah terhadap Siti Nur Hidayah binti Muhammad Ali. Maknanya saya fitnah. Maknanya ini adalah saman fitnah. Berarti saya menyaman dia menyaman saya atas unsur saya fitnah dia. Kan? Jadi adalah benda yang paling di highlight adalah apa yang saya keluar daripada press conference. Berkenaan selepas isu video dia keluar dengan Datuk Seri Ali Syukri. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7 saman yang dia saman saya berkenaan fitnah. RM900,000. Saya disaman Balu RM900,000. Saya takut nak kena bayar RM900,000 ni ke? Saya rasa macam takut kita salah ke? Tak. Kan? Sebab kita dalam mood bersabar. Lagi satu kita mood tengah tak cantik keinginan keluarga. Tapi itulah. 15 hari ya. Dah kena saman lah ya saya. Kan? Okey, tapi saman saya memfitnah
beliau mengambil duit dalam dompet arwah. Serta mengambil kad-kad bank. Allahyarham sudah dipersetujui dibahagikan mengikut faraid. Lepas tu dia saman saya berkenaan kami, maknanya dia menuntut backfire. Dia kata saya fitnah dia lah yang dia tuntut kereta backfire milik arwah. Maknanya dia kata saya tuduh dia tuntut backfire dan merupakan fitnah, dia kata. Dan ketiga, bahawa anak guang kami telah menuntut kereta Myvi milik Allahyarham. Maknanya dia kata saya fitnah dia ambil kereta Myvi. Lepas tu fitnah pasal bawa anak pergi klinik. Lepas tu fitnah menyebarkan nombor akaun. Fitnah dia telah mengambil kesemua duit disimpan, jam-jam tangan berjenama mahal bernilai ribuan ringgit Allahyarham punya barang. Maknanya ibarat katanya saya memfitnah dia ambil. Padahal katanya dia tak ambil. Lepas tu satu lagi, saya fitnah yang keluarga dia dengan dia telah memburuk-burukkan keluarga saya. Itulah semua dia punya saman saya lah. Tapi sebenarnya saya nak tegaskan dekat sini, isu saman semalam tu bukan saya menyaman dia, saya membalas saman dia. Bila kita dah jawab, saya terpaksa ambil lawyer untuk jawab kes ni. Dan 3 kali juga surat saman ni sampai. Jadi yang benda saya pernah tekankan dalam diri saya adalah sabar. Pasal video Ali Shukri, Balu, cerita itu macam, ini macam, itu macam, cerita itu ambil tak dapat, keluar semua. Sampai saya kena maki tu, 7 keturunan, turun balik, naik balik 7 keturunan. Kena balik. Jadi hal bila mak saya lah kena maki amun semua tu, bini saya anak dalam perut. Tapi saya ingat benda tu dah jadi habis, settle. Sebab kita dah jawab saman dia. Kita dah tunjuk bukti-bukti segala saman, apa semua saman tu semua okey lah. Hantar pula lagi saman. Wah, banyaknya saman. Maknanya sampai 5/8. Mak Balu menyaman ibu saya pula, defendant. Sabaria binti Arsyad, defendant, mak. Mak yang berkursi roda tu, mak arwah abang yang berkursi roda tu, saman. Yang saman Balu, yang saman mak dia sekali. Saman mak saya. Setakat yang saman saya pun tak selesai lagi. Sekarang saman mak saya pula. Saya tak ada hak pun dalam harta arwah ni. Cuma ni, di sini saya terpaksa tekankan. Lagi satu, saya terpaksa bagi penjelasan penuh. Sebab saya rasa dah cukup kot saya simpan dalam hati. Bukan saya rasanya dah elok kot saya cakap lah benda ni kan. Sebab selama ini diam je, malah nak bising-bising. Berkenaan isu faraid yang mengatakan sakit. Kat sini saya buktikan ya. Ini adalah tuntutan daripada Siti Nur Hidayah binti Muhammad Ali, pemohon. Maknanya orang kata saya berkenaan isu faraid tu bukan saya tak nak uruskan faraid tu. Sebab hari ke-15 pun dia dah saman saya. Bila dia dah saman saya dekat sini, saya macam mana saya nak buat faraid? Kan? PKP pula lagi. Tapi itulah bila tak ada kesabaran dalam diri tu, inilah jadi dia. Jadi dalam 11 hari bulan 8, Balu hantar lagi permohonan untuk faraid. Jadi maknanya isu faraid dekat sini simple je. Belum selesai lah maknanya. Maknanya saya tak ambil pun duit arwah. Saya tak ambil pun harta-harta arwah. Sebab macam mana saya nak ambil? Sebab faraid pun tak buat. Kan? Orang dok kata saya makan harta anak yatim. Saya tak peduli lah. Hantarlah situ cakap kan. Sini tuntutan faraid. Okey Si mati pertama mempunyai waris-waris seramai 5 orang. 5 orang 5 orang. Maknanya tuntutan pun tak betul ni. Sebab dalam faraid 4 orang je. Macam mana boleh 5 orang kan? Maknanya 4 orang, mak saya, bapak saya, Balu, anak arwah. Kat sini pun ada tulis lah, Balu, anak arwah, mak saya, bapak saya. Dia 5 orang, mana tak logik saya pun dekat sini. Tapi yang saya nak tekan kat sini adalah, ini adalah surat daripada Balu yang menuntut faraid. Maknanya menuntut faraid, maknanya perlu dibuat lah faraid ni kan. Sebab memang perlu buat pun. Tapi dekat sini adalah senarai harta. Okey. Ini yang paling best. Ini adalah tuntutan daripada Balu. Okey Balu Sebuah tanah dan rumah yang beralamat dekat sini RM300,000. Sebuah kereta jenis Toyota Velfire RM300,000 pun saya gelak juga sebab Velfire tu arwah beli RM180,000. Kan Velfire lama tu RM180,000 tapi tuntutan harta kat sini sampai RM300,000. Oh, mungkin arwah pakai Velfire robot kot. Tapi tu yang saya pelik juga Sebuah motosikal jenis Yamaha LC, arwah beli baru RM5,300. Macam mana boleh tuntutan RM10,000? RM10,000 tuntut Kalau orang Malaysia yang pakai LC, dia tahulah berapa harga LC. Okey. Ini yang paling kelakar lah. Selama ini orang Malaysia tak tahu berapa duit amount arwah abam, berapa duit simpanan arwah abam,
harta yang orang cakap berjuta-juta. Tadi sebelum saya nak start interview ni pun, diorang pun saya tanya, berapa agak-agak atas arwah abang? 10 juta, 8 juta. Okey, arwah ada 2 bank. Wang tunai di dalam akaun simpanan Maybank bernilai RM56,000 sahaja. Harta arwah ni, inilah RM56,000. Dan arwah ada satu bank lagi, bank wang tunai di akaun simpanan Bank Affinbank. Dia ada 2 bank. Inilah amount dia, RM28,000 sahaja. Jadi kalau Maybank dengan ni kita campurkan baru ada 70, baru ada RM84,000 sahaja. Itu duit simpanan arwah daripada akaun dia, dua-dua akaun. Inilah amount dia. Yang kata berjuta selama hari ni tu, yang orang kata saya ni nak rebut-rebut sangat berjuta-juta tu, tolonglah. Tolonglah hentikan, sebab saya rasa macam korang tak tahu. Bila korang tak tahu, saya tak nak bagi tahu. Tapi benda ni dah sampai zaman nyaman kan, jadi masalah. Lepas tu, barang-barang peribadi si mati berupa jam, tangan mewah, kamera, telefon bimbit RM20,000. Jumlah keseluruhan anggaran RM714,000. Wow, banyaknya harta arwah. Kan? Bila lepas keluarnya berita tu semalam, dan semalam sebenarnya surat saman saya yang hantar kepada dia adalah hari terakhir. Balu perlu jawab kes saya, kes saman saya pada dia. Dan akhirnya dia mengaku. Daripada surat tuntutan saman saya kepada itu, akhirnya mengaku. Bila mengaku, saya sujud syukur. Sebab sebelum ni kita tengok dalam video dengan Ali Syukri, dia kata keluarga saya makan itu, keluarga saya ambil semua, Ali lah ambil semua, adik-beradik saya lah, kakak saya lah ambil semua. Kita tak dapat apa-apa pun. Saya keluar selai sepinggang, fikirkan anak saja. Jadi tak dapat apa-apa lah. Tak dapat apa-apa. Sebenarnya benda tu tak wujud. Maknanya dia kata keluar selai sepinggang tu tak wujud. Sebab kalau arwah meninggal 10 hari bulan 2 pagi ke bumi selepas maghrib, dan besoknya Balu telah keluarkan RM10,000. Balu dah ambil dah duit dalam akaun arwah RM10,000 tanpa pengetahuan pihak-pihak waris. Contohnya mak, abah. Sebab dekat situ lah faraid 2 tu. Saya tak ada pun. Kalau dia tak beritahu saya pun, saya tak kisah. Cakap je, aku dah ambil dah RM10,000 ni. Nak untuk tangguh Hamzah apa semua. Okey lah, fine lah. Tapi kau cakap kau tak dapat apa-apa. Kau cakap kau tak ambil. Kau cakap kita ambil semua. Keluar selai sepinggang. Kan? Lepas tu, tuduhan dia pada saya adalah duit-duit simpanan arwah apa semua. Depan dia lah berkenaan tu yang mengatakan saya ni ambil semua. Okey. Dekat sini berkenaan kad bank. Nampak? Defendant kedua menafikan perenggan 18.3 tuntutan plaintiff di mana dompet tersebut masih mempunyai kad bank dan duit berjumlah RM6 ke RM7. Tapi masa saya tanya yang kad bank tu tak ada apa-apa kata dia. Sekarang ada RM6, RM7 pula. Lepas tu defendant kedua hanya meminjam 2 keping kad bank. Maknanya jadi dia pinjam pada saya. Dah saya pula pegang kad bank. Maknanya dia pinjam kat saya pula kad bank. Padahal kad bank kat dia. Lepas tu pula tulis kat sini. Dan defendant kedua kemudiannya telah menyerahkan semula kepada saya. Kad bank bukan kat saya. Dia kata dia pinjam kat saya pula. Lepas tu kata dia serah balik kat saya. Maknanya benda tu tak logik lah. Sebab itu hari saya dah bagi tahu saya minta kad tu hari kelima masa PC sebelum ni. Lepas tu menegaskan bahawa defendant kedua berbuat demikian untuk mengambil duit untuk perbelanjaan defendant kedua dan juga anak defendant kedua. Maknanya dia ambil kad bank tu, keluarkan duit tu untuk perbelanjaan dia dan juga anak. Okeylah, bagus, fine. Sebab benda tu untuk perbelanjaan Hamzah juga. Tapi yang jadi tak bagusnya, bila kau hebah kepada media, kau tak dapat apa-apa. Kau tak ambil apa-apa. Semua kita orang ambil. Semua kita rampas. Benda tu tak logik. Kat sini kau sendiri mengaku kau ada ambil. Mana kau ada ambil, cakap je lah ambil. Pada media tu kau cakap, adalah saya ambil duit belanja untuk Hamzah. Cakap jujur. Nanti kau cakap, tak dapat apa-apa yang kena maki saya. Kan? Yang saya kena maki saya. Ini pun tapi kau cakap tak ambil, lepas tu kau saman aku pula. Kau cakap aku pula yang fitnah kau ambil. Kat sini kau fitnah, kau cakap aku fitnah kau. Aku tuduh kau ambil semua. Dekat sini kau mengaku pula. Maknanya kau dah tak tahu nak lari mana. Kau terpaksa jujur. Lepas tu kat sini plaintiff yang mana sehingga ini harta pusaka masih tidak diurus dengan baik sehingga defendant kerana terpaksa menyara dirinya sendiri dan anaknya dengan hasil berniaga kecil-kecilan. Berniaga tu satu benda yang bagus, berniaga cari rezeki. Tapi jangan twist.
Bila kita twist dia jadi tak cantik. Orang Malaysia akan hentam je bila kita twist ni. Tak boleh macam tu, tak baik. Dekat sini adalah untuk menyara dirinya sendiri. Betul, menyaga tu untuk menyara kita. Tapi bila duit yang kau dah ambil, arwah baru meninggal 6 bulan, RM10,000 kau dah keluarkan daripada banknya, cukup untuk Hamzah. Baru 6 bulan. Sementara kita settlekan faraid. Tapi jangan jaja kata ini untuk anak, ni untuk anak, untuk anak. No. Maknanya dah ada untuk anak kat situ. Kau dah ambil secara senyap-senyap. Kalau dah ambil tu cakap je ambil. Cakap aku dah ada dah duit belanja anak. Jujur. Jangan tuduh kita ambil semua segala-galanya. Jangan. Sebab benda tu tak betul. Bila tak betul berdosa tau. Kita menuduh orang ni. Terutama orang yang maki Amun saya berdosa tau. Kalau kau maki saya dengan tak tahu apa-apa kau maki berdosa tau. Yang dia jawab dekat saman saya ni adalah saya menuduh anak guam telah mengambil kesemua duit yang disimpan, jam-jam tangan berjenama yang mahal. Maknanya saya tuduh dia. Saman dia pada saya fitnah dia ambil jam dengan duit-duit semua. Maknanya saya fitnah. Dan dia cakap pada media pun dia tak dapat apa-apa. Tapi ini adalah jawapan. Daripada jawapan pembelaan dia semalam adalah defendant kedua menafikan peringkat 19 penyataan tuntutan plaintiff kerana masih ada lagi jam-jam dan tabung duit shilling di dalam bilik Allahyarham. Masih ada. Jam arwah ada balance 2, 3, 4 biji kat rumah. Dan duit shilling arwah tu masih ada. Kita tak pakai pun. Kalau jadi kita boleh tunjuk. Tak ada masalah. Lepas tu kat sini, defendant kedua, dialah hanya membawa duit tabung yang berisi wang kertas. Maknanya dia hanya ambil isi wang kertas. Tak ambil duit shilling. Bosku semua, duit shilling banyak ke duit kertas banyak? Duit shilling kalau satu tabung pun kita tahu amount dia. Kalau duit kertas tebalnya kita dah tahu berapa. Bosku, kau dah ambil berbelah ribu, bosku, daripada situ. Dalam bilik arwah dah keluar duit belah ribu dah. Kau dah ambil. Secara logiknya, dah cocok du bank RM10,000. Dah ambil duit dalam bilik belah ribu. Cakaplah ambil. Kalau cakap ambil kan senang. Kita pun tak kisah. Nanti besok faraid kita susun je lah benda lain. Tapi mengaku je. Tapi janganlah kata kau keluar selai sepinggang. Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa pula. Saya pula kena maki. Makan harta anak yatim. Saya dekat sini, dia mengaku dah ada ambil duit daripada bilik belah ribu bersama arwah sepanjang hidup. Defendant hanya membawa 4 utas jam. Maknanya dekat sini kau cakap ada ambil 4 utas jam. Cakaplah ambil. Tapi kau saman aku kat sini, kau kata kau tak ambil apa-apa. Aku tuduh kau. Sekarang dekat sini pembelaan kau semalam kau mengaku kau ambil 4 jam. Siapa pusing story ni? Kau pusing ke aku pusing? Saman kalau kata yakin dengan Saman, yakinlah dengan Saman. Lepas tu pula dekat sini, ini saya rasa mungkin tak logik dia satu lagi satu. Ini soal hidup mati. Bila orang mati, kita jangan bawa main orang mati. Defendant kedua dan anak masih mempunyai hak di atas jam dan duit tersebut. Di samping itu, memang betul arwah ada jam, ada ni, anak dia memang ada hak. Sebab saya pun tak ada hak. Yang hak anak dia. Anak dia lelaki. Kan? Lepas tu Allahyarham juga ada berpesan malam sebelum meninggal. Pada media sebelum ni, dia cakap pada media, ada tak pesanan-pesanan terakhir yang arwah bagi sebelum dia meninggal pagi dunia pagi tu? Ada, arwah pesan saya 3 je. Jaga anak, jaga anak, jaga anak. Saya ingat lagi benda tu keluar kat media. Arwah hanya pesan jaga anak, jaga anak, jaga anak. Tapi dekat sini pembelaan dia, arwah pesan lain. Itu yang saya gelak tu. Arwah Allahyarham juga ada berpesan malam sebelum meninggal. Allahyarham ada menyatakan bahawa segala barang seperti jam, topi serahkan kepada anaknya sebagai kenangan. Apa statement ni? Kan? Mana kau tahulah laki besok laki kau nak mati. Orang tu siap pesan jam dengan topi pula tu. Yang mak dia tinggal dia tak pesan. Tak logik. Takkanlah orang pesan, ingat besok aku dah nak mati, jam aku, topi aku bagi pada anak. Logik ke? Simple. Defendant kedua mengaku perenggan 1987 penyataan tuntutan plaintiff dan mengambil keputusan untuk mengeluarkan wang tunai tersebut RM10,000. Sini saya fitnah dia ambil duit. Sini mengaku RM10,000. Sini saman saya RM900,000 sebab saya tuduh ambil duit. Sini mengaku ambil duit RM10,000. Mana satu ni? Kalau betul, cakap betul. Saya daripada kecil, mak saya ajar satu je. Betul, cakap betul. Tak betul, cakap tak betul. Jangan pusing. Kat sini, mengeluarkan wang tunai berjumlah RM10,000 dan memasukkan ke dalam akaun anak kerana mengetahui perkara ini akan menjadi perebutan di antara plaintiff. Maknanya, kau dah tahu benda ni nak jadi. Maknanya, kau dengan mak mertua tak ngam.
Tapi kalau kau dah keluar RM10,000, cakap lah. Cakap je, saya dah duit belanja, saya dah ambil untuk anak. Tapi kau cakap tak ambil apa. Bila tak ambil apa, yang kena maki aku. Kan? Orang, tu macam saya cakap, posting-posting saya sebelum ni. Orang takkan tahu apa yang terjadi dalam keluarga kita masing. Sama dengan semua orang kat Malaysia. Kita pun takkan tahu apa terjadi dalam keluarga kau. Saya dekat sini saya tegarkan, bukan saya nak buka aib. Bukan saya nak buka aib. Selama ini saya simpan, tapi saya rasa makin melampau. Bila dia keluar media, jual cempedak untuk sara anak, yang maki saya, yang kena maki saya. Engkau lah ni makan harta anak yatim, kau tengok orang tu sampai menyaga jual cempedak. Dah ambil RM10,000 dengan duit simpanan semua. Kenapa pula saya pula yang makan? Ni Faraid pun belum buat. Kalau kata dah buat apa dia tuntut Faraid kat sini? Berkenaan isu pasang batu nisan arwah abang. Kan? Isu pasang batu nisan arwah abang. Saya pasang batu nisan tu, kubur arwah abang saya. Dan juga saya pasang batu nisan tu anak saya. Dan pula itu adalah hamba Allah yang sangat baik, yang sudi nak pasang benda tu. Bukan sebab saya pasang senyap-senyap, no. Dan saya pasang untuk anak saya sekali. Sepatut kita bersyukurlah. Benda tu dah pasang dah, alhamdulillah. Ni kata terasa pedih hatilah, Ali Putih senyap-senyap pasang. Macam mana pula saya senyap pasang? Sebab saya post kat Instagram. Kalau tengok kat sini, Instagram saya upload kubur anak saya sekali. Saya pasang untuk anak saya sekali. Saya pasang untuk arwah untuk arwah abang sekali. Kenapa yang jadi persoalan pasal kubur arwah abang? Kenapa anak saya punya tak dihebahkan pula? Saya rasa sebelum Raya Haji ni kita pun dah hantar saman pada ahli syukri. Tapi berkenaan isu saman saya, dia tak dikeluarkan langsung di dalam laman sosial. Saya cakap tak apalah, mungkin dia menjaga kita punya keluarga punya ni ke, saya tak tahulah. Tapi pada Balu pula, dekat sini, masa Ali Shukri buat press conference, saya dijemput. Saya ingat lagi, saya tengok press conference tu, saya dijemput oleh Balu. Saya dijemput, maknanya kau dijemput. Dekat sini pula, defendant Balu defendant kedua tidak bertanggungjawab terhadap penyataan yang diberikan oleh defendant pertama, iaitu Ali Shukri. Maknanya Balu tak bertanggungjawab berkenaan video yang disebarkan oleh Ali Shukri. Korang sebar aib keluarga aku, korang fitnah aku macam-macam. Sekarang boleh cakap tak bertanggungjawab pula. Yang Ali Shukri pula cakap kesalahan semua letak pada Balu. Elok. Ali Shukri tolak pada Balu, Balu tolak pada Ali Shukri. Elok. Jadi yang salahnya siapa? Saya. Sebar video sana sini sampai YouTube orang maki kita 7 keturunan. Sekarang tidak bertanggungjawab terhadap penyataan yang diberikan oleh defendant pertama. Maknanya saling-saling tolak. Engkau yang jemput aku yang jemput engkau, bertolak-tolak. Apa ni? Masa sebar, seronok-seronok borak kat situ. Saing-saing borak kat situ. Dapat apa, tak dapat apa-apa. Dapat apa, tak dapat apa-apa. Keluarga dia semua ambil. Saya fikir anak je. Saya takut nak keluar statement ni sebenarnya. Tapi saya rasa perlu saya cakap. Sebab dekat sini saman mak. Kau saman mak. Mak tu tak boleh jalan pakai kursi roda. Kau saman mak. Bila saman mak tak apa. Kau saman aku pula. Dan kau saman aku RM900,000 aku okey. Tapi kau saman mak. Mana sebagai seorang menantu dengan mak mentua? Berkenaan kereta isu Velfire pun semua. Kata saya pula makan kereta Velfire, bawa kereta Velfire. Tak, orang kita ni tahu tak dalam kereta Velfire tu bentuk dia macam mana? Saya upload gambar saya dengan bini saya dengan anak saya dalam kereta. Pakai kereta arwah tu. Makan harta anak yatim. Tahu tak dalam Velfire punya atas tu macam mana? Velfire dah kena tarik, bosku. Velfire dah kena tarik, bosku. Boleh tengok keliling ada tak Velfire? Siapa nak bayar? Kita tak mampu nak bayar. Sekarang tuntutan pula kata kau nak pula Velfire. Kalau kata kau ambil tahu pasal benda ni, Velfire tu dah ditarik, tak adalah tulis dekat sini. Tuntutan kereta Velfire RM300,000. Velfire dah kena tarik sebulan lepas. Siapa nak bayar? Tersadai depan rumah. Saya bukan tak nak bayar sebab bukan saya punya. Buat apa saya nak bayar? Bukan saya tak nak tolong bayar. Kalau saya bayar pun jadi ni. Macam mana saya nak bayar? Kau saman aku RM900,000. Besok aku bayar kereta, aku pula yang kena lagi. Ni RM900,000 ni. Saya cakap terang. Kalau betul ada bukti saya makan harta anak yatim, buktikan. Mati RM20,000. Jumlah keseluruhan RM714,000.
Kenapa tak tulis penuh untuk tuntutan faraid? ASB? KWSP? Duit menang Maharaja Laut Mega? Arwah belum dapat lagi 50,000 daripada pihak Astro. Itu sebab kalau benda ni, kalau diduduk satu meja, susun, siap. Tak perlu surat saman menyaman ni sebab harta. Tak bawa mati harta ni. Tapi kalau nak buat faraid, buat full. Mana duit Maharaja Laut Mega? Kemenangan 50,000. Tak ada. Mana duit ASB? Tak ada. Itu sebab orang cakap sabar. Benda ni bukan urusan 1 hari 2 hari siap. Yang tahu ni saman, ni saman, ni saman, tahu saman je. Ibu, Tun Mahathir dah cakap, bicara dulu, baru tahu salah tak salah. Bicara dulu, bicara. Sebenarnya kalau kita duduk satu meja, benda tu selesai. Malu kau orang satu Malaysia tahu aib benda ni. Sebab tu benda tu kecil. Tapi saya rasa benda tu dah terlalu digembar-gemburkan kepada media. Yang kena saya. Adik tak bertanggungjawab. Saya tak bohong lah. Sekarang orang tengah maki saya kat Instagram. Tengok. Ni lagi lah. Harta arwah tak ada kena-mengena dengan kau. Isteri arwah lebih berhak. Jumpalah ustaz. Jangan nak memandai. Saya jadi marah. Ambil, cakap ambil. Tak ambil, cakap tak ambil. Sekarang jangan tuduh keluarga sini yang ambil. Jangan cakap kita yang ambil. Sini, kalau seorang yang jujur berkenaan pasal Islam, yang faham hukum faraid, wang tunai dalam akaun Maybank arwah RM56,000. Sebelum keluar RM10,000 tu ada RM66,000. Kenapa tak tulis kat kurungan sini dah bawa keluar RM10,000? Itu saya cakap. Orang cakap saya tak faham hukum mahkamah Islam. Dalam faraid, matinya orang tu dalam akaun itu automatik faraid. Kalau ambil bagi tahu. Kenapa tulis RM56,000? Kenapa tak tulis ada RM66,000 tapi dah bawa keluar RM10,000? Jujurlah. Ibarat kata RM10,000 pun ambil, yang sini pun nak ambil. Kenapa saya pula yang dituduh nak makan? Mana kejujuran tak ada kat situ. Ini harta orang mati. Bukan harta yang kita jumpa-jumpa tepi jalan. Ini harta orang mati. Jangan bawa main harta orang mati. Fikir mak dia sakit. Mak arwah sakit. Bapak dia lagi. Ni cakap fikir pasal anak. Kita tak fikir ke? Tapi kita nak kontak macam mana? Semua nombor semua blok. Tapi jangan gembar-gemburkan cerita yang bukan-bukan. Jangan cakap itu, cakap ini. Saya ni menjaga Tok Sara anak. Dah ada. Kau dah ambil. Walaupun belum kita faraid, kau dah ambil. Kau ambil secara senyap. Tapi kau saman aku, kau kata aku fitnah, kau ambil. Jadi itulah orang cakap. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah, kita sabar, Allah uji. Kita sabar. Satu persatu jawapan saya dapat. Kat sini. Tapi bukan saya nak menangkan diri tegak benang yang basah. Tak. Ingat benda tu je saya cakap. Ambil, cakap ambil. Tak ambil, cakap jangan ambil. Ni dekat sini, takutlah pada doa orang tak anaya. Saya tak anaya ke dia tak anaya? Kalau dayah tu doa tak ada hijab, insya-Allah. Saya tak anaya ke dia tak anaya? Dekat sini lagi ni. Orang tu elok berniaga, kau pula nak saman-saman alahai dari sekolah macam budak-budak. Orang cakap kat sini, orang tu elok berniaga, kau pula nak saman. Saya saman ke dia saman saya? RM900,000. Ni. Saya saman dia ke dia saman saya? 25 hari bulan 2. Abang aku masih kubur merah, kau dah saman aku. Tak berhenti ni. Anjing binatang ni makan harta anak yatim. Orang cakap saya anjing binatang makan harta anak yatim. Saya makan harta anak yatim ke? Tapi tak apalah, ni siapa nama dia? Ni Dream Studio. Tak apalah, saya maafkan awak. Sebab saya kesian besok awak mati besok merangkak pada masyarakat cik saya minta maaf. Sekarang isu saman menyaman, saya disaman ke saya yang menyaman? Saya disaman. Tuntutan mak disaman, faraid. Ni lagi satu, mak disaman. Siapa yang main saman menyaman? Kita jawab kes. Sebab kita disaman bertalu-talu. Ni daripada apa? Fadilah Siddiq Societies. Yang ini daripada Ibrahim Fuadah. Berapa banyak lawyer saman kita? Siapa yang tamak? Saya ke awak? Sebab saya rasa macam kalau benda ni tak jadi isu kes saman menyaman, saya dah malas nak fikir, saya diam. Tapi raya pun menyaman, raya haji pun menyaman. Yang pelik, no comment. Sebab apa no comment? Isu jual cempedak, cakap. Isu pasang batu nisan, cakap. Isu sama menyaman, no comment. Tapi korang yang komen kat luar sana, cukup-cukup lah mentam. Kalau tak tahu apa-apa, jangan buat dosa kering. Tapi yang pelik, bila saya berjumpa, tak ada pula yang bercakap begitu. Ambil gambar, review kedai.
Tolong Abang Ali bantu menjaga kita. Tak ada pun cakap begini. Dia ni yang tengah menjadi ustaz ahli ulama wali-wali Tuhan ni dekat sini ni, maki amun 7 keturunan semua kat sini ni. Saya cakap satu je, saya maafkan awak. Sebab saya rasa dah perlu saya bercakap. Sebab fakta dah putar belit. Kenapa yang tiba-tiba hari ni Tuan Ali tiba-tiba marah macam ni dan jelaskan semua? Okey. Kenapa? Dia bukan sebab saya takut. Saya tunggu pengakuan dia sendiri. Saya tunggu. Sebab kalau saya cakap, nanti media tanya dia pula, dia takkan mengaku. Tapi macam mana nak mengaku bila dia dah saman saya saman dia. Ni dekat sini. Bila semalam, sebab saya buat ni sekarang, sebab semalam baru saya dapat jawapan pengakuan. Mana ada mengaku keluar duit RM10,000. Ada mengaku ambil 4 jam. Ada mengaku ambil duit dalam bilik. Maknanya dia dah mengaku. Bila dia dah mengaku, baru senang saya jelaskan. Kalau saya tuduh, nanti kata saya fitnah. Sedangkan dekat bukan saya saman dia tu. Bukan saya nak duit saman tu. Tak. Bersihkan nama saya balik. Saya minta tu je. Dia saman saya RM900,000. Saya tak terkejar pun. Untuk saya saman dia berjuta-juta. Macam orang buat berjuta-juta. Tu bukan saya. Tapi saya saman nak bagi pengajaran. Supaya dia bersihkan nama saya balik. Cukup-cukuplah fitnah saya yang bukan-bukan. Tu je. Okey, jadi ada yang bertanya berkenaan dengan rumah ni, yang dikatakan rumah ni sebenarnya yang kau tengah live sekarang ni, yang kau tengah duduk sekarang ni adalah rumah milik Hidayah dengan anak. Buat apa kau sibuk-sibuk kat sini? Oh, ni sini. Rumah ni dia buat untuk mak dia. Tapi rezeki dia dah kahwin. Bawa bini masuk sini. Apa yang rumah arwah abang untuk dayap sini? Kalau kau kata ni rumah kau, kenapa kau keluar? Desa-desa yang mengatakan keluarga abang sendiri yang menghalau Bani Hidayah keluar daripada rumah atau macam mana tu? Samalah keadaan macam tu. Orang tengah ramai kat rumah. Macam mana kita boleh menjerit pula kata kita halau? Kalau ada buktikan. Betul tak saya cakap tadi? RM10,000 dah tahu dah benda ni akan jadi. Itu yang ambil siap-siap. Maknanya kau dengan mak mertua tak ngam. Jujur je cakap. Saya dengan mak mertua tak ngam. Sebab kau duduk dengan mak mertua kat sini. Abang kau dengan mak mertua. Aku duduk tempat lain. Maknanya kau sendiri keluar. Maknanya kau tak ngam lah. Laki kau dah tak ada. Kau dah tak ngam mak. Takkan kau nak duduk sini. Tapi janganlah cakap kita halau. Berkenaan. Sebab kita hanya saman berkenaan video yang disebarkan. Video fitnah yang disebarkan. Tapi jawapannya adalah pada Balu. Jadi sekarang Balu pula cakap dah jawab semalam. Tidak bertanggungjawab berkenaan dengan video tu. Jadi mana satu? Ke saya yang telefon semua suruh buat video tu? Keluarga abang tak benarkan untuk arwah Balu datang melawat kubur ke atau macam mana? Tak apa, dalam kubur tu kita tanam emas beratus kilo ke? Kubur tu untuk tempat orang awam datang melawat, menziarah. Siapa datang pun kita tak pernah nak halang pun. Arwah abang saya pun bukannya sampai tahap kategori wali-wali ke sampai nak kena sekat orang masuk. Dia juga arwah adalah seorang artis popular, anugerah bintang pelakon popular. Betul. dapat. Betul. Jadi kenapa dalam akaun arwah hanya ada sebanyak itu saja? Inilah dikatakan saham akhirat. Arwah adalah seorang yang sangat suka menderma. Cuma dia menderma dia tak hebah kan. Sebab duit-duit tu semua dia dah agih untuk saham akhirat dia. Rumah bantuan sana, rumah bantuan sini. Cuma dia tak perlu buat video record. Hari ni saya datang ke rumah ni untuk bagi bantuan. Tapi jangan buat tuduhan yang saya makan harta berjuta-juta. Inilah duit arwah abang yang ada pun. Yang selama akaun di buku tak ada langsung isu yang Tuan Ali makan duit. Betul. Sebab akaun tu, sebab saya rasa press conference tu, saya rasa saya dah bagi tahu hari kelima saya ambil kat bank tu. Kan. Tapi semua duit dalam akaun tu kita dah pegang kad, kita dah bekukan. Bekukan sebab bukan apa, untuk memudahkan kita urusan faraid. Jadi bila lambat urusan faraid je, jadi beginilah. Yang ambil keluar, yang ambil daripada sini yang kita tak tahu menahu. Jadi kita nak kumpulkan untuk buat faraid itu susah. Jadi sebelum kita nak buat faraid sana sini pula, dah saman menyaman pula. Saya dah tak kisah. Orang nak cakap saya apa semua, tu atas. Dia lebih mengetahui. Kalau bila saya disaman, bila keluarnya video tu, rekod saya dah tercalar. Sebab saya tak pernah buat hal untuk di dalam industri, saya tak pernah nak buat hal pun. Bila keluar video saya makan itu, makan ini dah tercalar. Dan dalam masa sama pula saya disaman. Bila saya disaman pula, reputasi saya dah makin jatuh. Orang kata itu, orang kata ini dah. Mula dah orang dah kata itu, ini, itu, ni. Tapi bila saya berjumpa dengan lawyer untuk menjawab kes dia. Sebab 3 kali dah dia hantar surat saman, saya tak jawab. Dan akhirnya perlu juga saya jawab. Jadi bila saya jawab, bila saya dah jelaskan kepada lawyer saya tunjuk bukti-bukti segala yang saya ada untuk saya jawab kes ni, alhamdulillah. Dia kata, tak apa Ali, kita akan uruskan yang terbaik. Cuma boleh tak saya minta kita saman dia balik? Saya rasa, saya cakap dia, saya rasa tak payahlah kita saman dia balik. Sebab saya bukan kejarkan duit tu.
Bukan kita nak buat kerja senang. Macam 900,000 ni buat kerja senang. Saman orang bayar 900,000. Wah, orang kaya. Kan? Saya saman dia balik tu atas dasar maruah saya. Saya saman atas dasar maruah saya. Saya disaman dulu. Bukan saya menyaman. Saya disaman, mak saya disaman. Dan saya hanya menjawab saman itu. Jadi kepada semua netizen-netizen yang selama ini yang bertungkus lumus type sehabis baik untuk memaki saya maafkan anda semua. Yang tengah menyusun ayat tengah jap nak kata hitam ke nak kata tamak. Susunlah macam mana pun, saya maafkan daripada ini sampai saya mati esok, saya maafkan. Assalamualaikum.